setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut berserah. Kau selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kau damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut berserah. Kau selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. The song that we're about to sing today was written by Paul Simon in the disillusioning days of the 1960s, when many young men and women were rejected by their parents and society because of their lifestyle. They ended up living in the streets in the cities. The second stanza of this song, which reads, "When you're down and out, when you're on the street, when the evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled waters, I will lay me down." When Chuck Swindoll turned his life over to Jesus Christ in the 1950s, he said, "I do believe it was because of Jesus' promise to be the bridge in my dissolution that drew me to him. My water was troubled. My objectives were fuzzy. My esteem was gone. I wasn't on the street, but I could have been. And Jesus said, I've laid myself down. There's a pain and darkness all around, and I'm your bridge, and I'll never leave you." You probably don't have a friend this close, unless you're a very unusual person in this audience, but if you do, count yourself doubly blessed. But I'll tell you the one who will stay with you to the end, and that's Jesus Christ, the bridge over your troubled water.
Amen. First, I would like to thank you to keluarga Josia yang gave this opening, and also Winnie who translate in Indonesia, so I don't have to translate for you guys. Also, my wife helped translate this. There's in this song, there's 2 keywords. First keyword is troubled water. This is our problem in our life. Sometimes it's big, small, I have troubled water right now too. So I've been short in sleep and my voice a little bit have something inside. And the second one is the bridge over that troubled water is Jesus Christ. And there's a song in here, say, a silver girl, it's us. Because if you read in the Bible that we tunangan dengan Allah. Okay. So we the mempelai perempuan. It's the bride, and God is the groom. Amen. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you are on the street, when evenings falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine.
your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Amen. Thanks God for the bridge over troubled water. Uh, 各位的弟兄姐妹们，大家好。 Saudara-saudara sekalian, salam semuanya. 很对不起，我今天不能够用印尼话与大家来一起来思想神的话语。 Mohon maaf, saya nggak bisa dengan bahasa Indonesia untuk bersama-sama saudara merenungkan firman Tuhan. 我来自印尼，苏北区仙大。 Saya dari Sumatera Barat, yaitu Sienta. Ya, harusnya Taiti yang terjemahan. 在仙大已经侍奉了差不多10年了。 Saya di Sienta telah melayani Tuhan 10 tahun. 我出来侍奉已经25年了。 Saya telah melayani selama 25 tahun. 我的先生也是个牧师。 Suami saya adalah seorang pendeta. 孩子有4位。 Ada 4 anak. 4个都已经嫁了，娶了也是娶了。 Semua sudah menikah. 感谢神，他们都是在神的事工上来侍奉神。 Puji Tuhan, mereka semuanya melayani Tuhan. 2个在Ambon，一个在万隆，一个在美兰。 2 di Ambon, 1 di Bandung, 1 di Medan. 感谢神，今天神的带领能够带领我到美国，让我能够学习到好多的事情。 Puji Tuhan membawa saya ke Amerika sehingga saya banyak belajar. 我今天能够在这里，这个是神的恩典。 Hari ini saya bisa di sini adalah anugerah Tuhan. 我也谢谢范牧师以及弟兄姐妹，让我今天有机会在这里一起来分享神的话语。 Terima kasih kepada Pendeta Fam dan saudara-saudara semuanya pada hari ini memberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. 我也代表我的教会、我的先生、我的孩子们向大家问安。 Saya mewakili gereja saya, suami saya, anak-anak saya memberikan salam kepada saudara. 我们来翻开圣经，罗马书第8章第1节到第4节。 Mari kita bersama-sama melihat kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-4. 罗马书第8章第1节到第4节。 Kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan sampai ke-4. 我请潘牧师为我读。 Saya akan membacanya dengan bahasa Indonesia. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging.
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. 各位弟兄姐妹们，我们从刚才我们读的个经文里，我们一直要思想一个题目，是基督徒的自由。 Saudara, kita melalui bagian apa yang kita baca, kita akan merenungkan satu tema, yaitu kemerdekaan orang Kristen. 德国有一个哲学家名叫康德， Ada seorang filsafat yaitu Kang Te. 他在一本书里面写了一段的这个短文， Di dalam bukunya telah menulis beberapa kata. 说是他讲说，自由不是你想做什么你就做什么， Merdeka bukan berarti apa yang kamu mau kerjakan terus kamu lakukan, itu bukan merdeka. 乃是你不想做什么你就不做什么，这就是自由。 Melainkan apa yang kamu tidak ingin lakukan, kamu tidak lakukan, itu merdeka. 我再讲一次呀，自由并不是你要想做什么你就去做什么，乃是你不想做什么你就不做什么。 Merdeka itu bukan apa yang kamu mau lakukan, kamu lakukan. Tetapi merdeka adalah kamu tidak mau lakukan, kamu tidak melakukan. Itu merdeka. 各位的，我们都是来自大部分都是来自印尼的，你们有感觉到吗？你们来到这个地方是很自由的一个国家。 Saya rasa kebanyakan sebagian besar dari kita dari Indonesia, kita sampai di sini, kita ke negara yang bebas merdeka. 有感觉到吗？你们一到的时候感觉到，嘿，真的，我已经到达了我以前听过的这个国家，是个很自由的是的，这个国家是个很自由的国 Saudara, 家。 apakah pertama kali menginjak di sini, saudara merasa, saya dulu pernah mendengar negara ini adalah negara merdeka. Ya, sekarang saya sudah menginjak negara merdeka. 我不是听而已，现在我亲眼看见了，我亲眼也是在这个当中了。 Sekarang saya bukan saja mendengar, tapi saya sudah di tengah-tengah di sini. 但是这个自由有两种， Tapi sesungguhnya kemerdekaan itu ada dua macam. 第一就是个真自由，第二就是假自由。 Yang pertama yaitu kemerdekaan yang sejati, dan kedua kemerdekaan yang palsu. 真自由就是能够带给我们一个很好的一个结果。 Kemerdekaan yang sejati itu membawa kita satu hasil yang baik. 假自由的是结果就是捆绑着我们。 Kemerdekaan yang palsu itu adalah menghalangi kita. 好像我们看影片那个连续片， Seperti kita mungkin nonton drama berseri. 各位的弟兄姐妹，我们大家都有这样的体会哦。看到中间的时候很精彩的时候，我们不看不可以。 Seperti kadang-kadang kita sampai di tengah-tengah lagi asik, tapi kita tidak boleh tidak melihat sambungannya. 那无论教会什么活动或者我们什么重要的事情，我们会跟我们的先生或跟我们的孩子说，等多一下，等到15分钟，等到半个小时，我们才去启程。 Mungkin ada kegiatan gereja ataupun kita akan bicara kepada suami kita atau anak-anak kita, biar tunggu 15 menit nanti. 我们不能够放弃，我们被这个影片捆绑住了， Kita tidak bisa bebas, kita diikat oleh film itu. 甚至到可能有很重要的事情，我们都是耽误了。 Mungkin ada hal yang penting akhirnya terhalang. 保罗说：“如今在基督里就不再定罪了。” Paulus mengatakan di dalam Kristus kita tidak dihukum oleh dosa. 他讲，如今好像他才发现一件的什么事情一样。 Dia mengatakan sekarang sepertinya baru-baru terjadi apa gitu. 好像哇，好像看到什么东西，好像发现新大陆。我们中国话说发现新大陆，哇，这样。 Seperti kita menemukan sesuatu yang menggairahkan gitu. 为什么他在个第八章那边第一句话说，如今好像发现什么事情一样。 Mengapa di dalam pasal 8 ayat 1 ini dikatakan demikianlah sekarang?
这是我们看前面的一章，我们就可以发现到了。 Kalau kita melihat bagian atau pasal yang sebelumnya, pasal 7, kita akan mengetahui. 在这个24节里面， Di dalam ayat 24, 保罗讲了一句很苦的一句话， dia mengatakan satu perkataan yang pahit. 他说：“我真苦啊，谁能救我脱离这取死的身体 Dia 呢？” mengatakan, aku manusia yang celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 那中文跟印尼文翻译得很好。 Bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin terjemahannya bagus sekali. 他说：“我真苦啊！”这个印尼话说 “celaka”。 Di sini bahasa Indonesia mengatakan celaka, bahasa Mandarin mengatakan 我真苦啊。 各位的弟兄姐妹们，我们知道这是我们在苦中有体会过在苦中的味道嘛？ Saudara pernah merasa atau di dalam kesulitan atau di dalam penderitaan gitu? 为什么保罗说我真苦啊？ Mengapa Paulus ini mengatakan celakalah aku? 原来他说他心中常常有两个力，他说要做好的，做出来不是好的。 Rupanya dia di dalamnya ada dua hukum. Dia ingin yang berbuat baik, tapi tidak. 他已经计划好了，我今天我要做什么好事，做什么好事，但是我行出来的并不是我所计划所做出所 Dia 想的。 telah merencanakan saya ingin bikin ini baik. Tetapi apa yang dilakukannya bukan yang dipikirkan. 所以他真是苦。 Maka dia mengatakan celakalah aku. 但是他讲了这句话过后，他好像醒过来一样。他说：“感谢上帝。” Tapi sesudah dia mengatakan perkataan itu, sepertinya dia sadar kembali dan dia mengatakan puji Allah. 靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。 Oleh Kristus Yesus kita sudah bisa lepas. 保罗说：“如今在主里面， Paulus mengatakan di dalam Tuhan, 不是在任何一个人的里面， bukan di dalam seseorang pribadi, 并不是在昨天， bukan kemarin, 也不是在明天， bukan besok, 那是现在。 melainkan sekarang. 我不再定罪了。 Saya tidak di dalam hukum dosa. 各位的弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 在过去保罗的生活，他常常在个良心里面一直被罪的那个攻击，被罪的捆绑。 di dalam kehidupan Paulus itu, di dalam hati nuraninya selalu diikat oleh dosa. 他现在醒过来了，原来我在基督里面不再定罪了。 Kemudian dia sadar bahwa dia mengetahui di dalam Yesus Kristus tidak dalam hukuman dosa. 他醒过来，哦，原来我在主里面不再定罪，就是我行的不好，我做的不够好，但是我在上帝面前不再被定罪了。 Dia sudah sadar, sungguh pun saya melakukan tidak baik, apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan, tapi di dalam Tuhan kita tidak dihukum. 他又在讲一句话：我在基督里已经释放了。 Dia mengatakan kemudian bahwa di dalam Kristus saya telah merdeka. 在基督里释放了我。 Kristus memerdekakan saya. 有一个母亲， Ada 她有一个 seorang 儿 ibu 子， mempunyai seorang anak. 这个儿子因为犯了罪，不能够再得到赦免了，所以他要判死。 Anak ini telah berdosa, kemudian diketahui dan telah divonis hukuman mati. 那这个孩子要判死刑，这个做母亲的很难过。 Di waktu divonis mati sebagai seorang ibu, dia sangat susah hati. 他母亲在想，我要怎么样来救我这个儿子？ Dia memikirkan ibu ini bagaimana untuk menyelamatkan anak saya. 而且已经决定了某月某日某时，这个孩子都要枪毙。 Dan ditentukan pada tanggal berapa, jam berapa anak ini akan ditembak mati. 这个母亲想来想去，想了一个办法。 Kemudian ibu ini berpikir dan menemukan satu cara. 这个母亲在半夜3更半夜的时候，在那个地方没有人，她就自己爬到这个大钟的个里，
Di mana dia pada malam, tengah malam, ibu ini tidak menemukan seorang pun. Kemudian dia memanjat ke sebuah lonceng yang besar. 那这个他们过去的条规是这样，就是一听到钟声一响，那么这个枪手都要把这个犯人打死。 Di mana peraturan di dalam hukum itu, di waktu lonceng berbunyi, maka mulailah dijalankan hukuman mati dan ditembak mati seorang yang telah mendapat vonis hukuman mati itu. 这个母亲爬到上面的时候，她等了一个时间，等到时间差不多到了，她都把这个钟头抱起来。 Di mana setelah dia sampai di atas lonceng itu, ibu itu menunggu sampai tiba saatnya, kemudian dia memeluk daripada lonceng itu. 大家都在场上了，敲钟的人也是在那边等着时间要敲钟了。 Di mana semua telah tunggu di lapangan dan yang memukul lonceng itu sudah mulai memukul. 时间一到的时候。 那个敲钟的一敲，哎，为什么没有声音？ Di waktu sudah tiba saatnya yang memukul lonceng ini memukul lonceng ini, di waktu dipukul tapi tidak ada suara keluar. 我们知道以前的钟是用线拉的，他拉第一次的没有声音，他以为他拉的不够力，再拉第二次更大力，第三次又更大力。 Dulu kalau mau memukul lonceng itu pakai tali ya, maka pertama kali ditarik itu dikira dia kurang keluar kekuatan atau tenaga, ditarik sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali, tetapi tetap tidak ada suara. 这个敲钟的人感觉到很奇妙， Dia merasa heran. 他就跑去看，跑到下面看的时候，他吓到了。 地上为什么这么多血，而且还是从上面滴下来，那个是一滴一滴的滴下来。 Kemudian dia pergi melihat begitu heran, kenapa di lantai itu ada darah dan sekarang terus keluar darah dari lonceng itu. 他一看的时候，原来一个女孩子把这个钟头抱起。 Kemudian dia menemukan seorang perempuan yang telah memeluk daripada lonceng itu. 这个 妇人带下来过后， Kemudian perempuan itu dibawa turun. 原来才是发现是这个犯人的母亲。 Mereka mengetahui bahwa itulah si pelaku jahat, ibu dari si pelaku jahat itu. 这个母亲受的伤太重了，她拿下来过后不久就这样离开世界了。 Karena begitu parah lukanya si ibu ini, maka tidak lama kemudian pun meninggal. 在那个时候，审判员看到这样情况之下，他说：“自从这个规条的法律定下来之后，从来没有见过这样的事情。这样伟大的母亲愿意为他的儿子死。现在我们因为他的母亲已经代替那个儿子死了，这个儿子可以被释放了。” Hakim menemukan bahwa selama hukum ini ditentukan dan tidak pernah terjadi seorang ibu yang mau mengorbankan untuk anaknya. Dan mulai sekarang karena pengorbanan ibunya, maka anak ini dibebaskan. 各位的弟兄姐妹们，这里保罗所讲的释放，已经说明了我们原来的个地位。 Saudara, kita melihat perkataan Paulus di sini tentang merdeka, yaitu telah membebaskan kita dari kedudukan yang mula-mula. 已经说明了我们原来的地位。 Yaitu telah mengampuni kedudukan kita yang pertama. 不是讲说明了我们原来的地位，telah mengungkapkan kedudukan kita yang semula. Mengungkapkan bukan sokming, bukan semen ya. Sorry saya dengar salah. Yaitu mengungkapkan. 说明了我们原来的地位，我们原来的地位。当我们还没有认识耶稣之前，当我们还没有被耶稣的宝血洁净之前，我们是个罪人。 Yaitu mengungkapkan kedudukan kita sebelum kita percaya Tuhan, kita adalah orang yang berdosa.
我们是被罪捆绑住的人， Kita diikat oleh dosa. 我们用尽了人的办法，让我们能够脱离这个罪，但是却不能够。 Melalui segala cara manusia kita mau melepaskan dosa ini, tetapi kita tidak bisa. 我们被这个罪捆绑到很苦很苦。 Kita telah diikat oleh dosa. 这样耶稣基督亲自的来到这个世界上，他亲身的担当了我们的罪。现在耶稣死在这个十字架上，他流出的宝血已经释放了我们。 Maka Yesus Kristus datang ke dunia, mati di salib, maka melalui itu dosa kita telah dihapus dan kita merdeka. 所以每个信靠他的人不再活在这个罪恶当中。 Maka setiap orang yang percaya kepada dia tidak di dalam dosa. 我们不再被这个罪恶捆绑。 Kita tidak diikat oleh dosa. 所以，我们每一个属于神的儿女，我们可以自由的来到神的面前，向他祈求，来向他诉苦，来向他说声我们要说的些话。 Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh datang minta kepada dia apa penderitaan kita, segala apa yang harus kita ungkapkan, kita bisa bicara dengan dia. 不必再透过某一个人，让我们能够在神的那边求赦免， Kita tidak usah melalui perantara untuk supaya kita diampuni, 乃是透过耶稣。 yaitu melalui Kristus. 耶稣成为一个桥梁，让我们马上能够达到自由的，能够达到神的面前。 Kristus sebagai jembatan, maka melalui dia kita bisa sampai ke Allah. 主耶稣说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。” Maka kita mengatakan anak Allah telah memerdekakan kita, maka kita betul-betul merdeka. 加拉太书第5章第1节那边说： Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, 如果我们已经被耶稣释放了，我们应该要怎么样？ kita telah dimerdekakan oleh Kristus, harus kita lakukan apa? 那第5章第1节那边说，基督释放了我们，叫我们得自由，所以我们要站立得稳。 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. 这里说，保罗说，所以要站立得稳。 Paulus mengatakan harus berdiri teguh. 在什么事情上站立得稳呢？ Di dalam hal apa kita berdiri teguh? 这里我已经拿了3方面，我们要站立得稳了。 Di sini saya telah mencatat ada 3 hal. 第一，就是在神的真理上，我们要站立得稳。 Pertama yaitu kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran Allah. 就是我们读这个新约跟保罗的书信，我们可以看到那个保罗常常提醒那些教会，你们要守住我向你们所传的福音。 Di waktu kita membaca surat-surat Paulus, kita selalu melihat Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat, kamu harus berdiri di dalam kebenaran atau firman Tuhan. 要在真理上坚定不移， Yaitu di dalam kebenaran tanpa goncang, goyak. 他提醒那些教会、那些弟兄姐妹们，他说：“很多假先知出来，你们要小心。” Dia mengingatkan kepada jemaat itu bahwa banyak nabi-nabi palsu telah muncul. 很多人说是我被圣灵充满，你要在上帝面前来试验他是真的被圣灵充满的人吗。 Ada orang mengatakan ya saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara harus lihat dan uji apakah betul dia dipenuhi oleh Roh Kudus. 第二方面在心行上， Kedua di dalam iman. 哥罗西书第2章第6到第7节那边说，在他里面生根建造，信心坚固。 Di dalam Kolose pasal 2 dikatakan bahwa kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. 各位的，你有多大的信心，没有人看得见。 Saudara, kita orang nggak bisa melihat betapa besar iman saudara. 你的信心大，你的信心小，没有人知道。 Imanmu besar, imanmu kecil, tidak ada orang yang tahu. 但是保罗说要坚固，我们要在信心上建造
坚固我们的心型。 Tapi Paulus mengatakan di dalam iman kita itu harus dibangun dan berakar. 心型被坚固，会透过苦难，透过各方面的事情，我们的心型被坚固。 Iman diteguhkan hanya bisa melalui penderitaan ujian. 当雅琪海啸的时候， Di waktu Aceh ada tsunami, 我还有个姐姐在那边。 saya ada satu kakak di sana. 海啸的时候，我们一知道海啸，我们都跟他联络，却联络不到。 Di waktu kejadian tsunami, kami mau kontak dengan dia, tapi saya nggak bisa kontak 我 dengan 们 dia. 很提心吊胆。 Kami sangat khawatir. 我在这里的美国的弟弟妹妹都是燕京跟亲人，也是很担心，这跟我们联络有消息吗？有结局的消息吗？我们都说没有。 Adik-adik saya di Amerika juga kontak dengan saya. Apakah ada berita dari kakak? Saya mengatakan nggak ada. 我们跟也城的兄弟姐妹联络，有雅琪的消息吗？没有。 Juga kami kontak dengan yang di Jakarta dari saudara, kami mengatakan tidak ada beritanya. 完全不能够跟他联络。 Kami putus hubungan. 到最后接到我一个表哥的消息，说我姐姐很平安，没有事情。 Kami kemudian mendapat berita daripada kakak sepupu saya mengatakan, oh cici kami nggak ada masalah. 但是我们不相信，因为人还没有看见，而且也没有跟他联络到。 Kami kurang yakin karena kami belum melihat orangnya dan tidak bisa dikontak. 各位的弟兄姐妹们，真的，他没有事情。等到他来到缅南的时候，被带到缅南的时候，我问他：“你为什么会得救？没有事情。” Kemudian setelah dia sampai di Medan, baru saya tanya, kenapa kamu bisa selamat? 他说：“你知道吗？大地震的时候，我带着孩子，牵着孩子到个路上去。 Kamu tahu nggak? Dia bilang, waktu ada gempa bumi besar itu, saya membawa anak ke jalan raya. 到个大路去的时候，他说看见那个屋子在摇，看到那个电柱，我很怕。 Saya di jalan raya saya melihat rumah itu goyang-goyang dan juga tiang listrik itu goyang-goyang. 他说我很怕，在那个时候，我只是能够求上帝，上帝啊，主耶稣啊，你保护我，你怜悯我。 Waktu itu saya takut, saya hanya bisa berdoa memohon, ya Tuhan, kasihanilah saya, bantulah saya. 各位的弟兄姐妹们，他说我就是讲很简单的祷告，我得到平安。 Maka saya dengan doa yang singkat, saya kemudian ada damai sejahtera. 我那个时候姐姐还没有信主。 Kakak saya yang itu belum percaya Tuhan. 各位的弟兄姐妹，有时候你们在祷告当中也可以纪念他，他开始出信，盼望他这个出信的这个信心已经有了，这个信心不至于失去。 Maka saudara bisa berdoa, kita melihat dia sudah mulai ada iman dan kiranya iman ini tidak begitu hanyut. 他自己深深的感受到了，他所求的这个上帝是真的听祷告的上帝。 Maka dia telah merasa bahwa dia berdoa kepada Allah adalah Allah yang benar. 所以各位弟兄姐妹们， Maka saudara-saudara sekalian, 我们在苦难的时候，我们不要忘记，我们要去仍然的坚固我们的信心。我们知道上帝的应许从来不落空。 maka di dalam iman kita goncang, ingat akan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berlalu. 第三方面，爱心， Ketiga yaitu kasih. 我们要在我们的爱心上站立得稳。 Kita harus berdiri teguh di dalam kasih kita. 启示录第2章那边提醒这个以弗所的教会， Di dalam Wahyu pasal 2 mengingatkan kepada jemaat Efesus. 在那边说以弗所的教会，我们来看以弗所书第2章，启示录第2章。 Di sana dikatakan jemaat Efesus yaitu pasal 2. 他这里说，他们的行为，他们的劳碌，他们的忍耐， Di sini dikatakan pekerjaan mereka, kesabaran mereka,
他说这里是说，我也知道你不容忍恶人。 Dan juga dikatakan engkau tidak berkompromi dengan orang-orang jahat. 你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的， Dan engkau telah menguji yang disebut rasul itu padahal bukan rasul. 看着他们是假的来， Mereka adalah rasul palsu. 你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不发贱。 Engkau sabar terhadap segala sesuatu karena nama saya. 在第10节那边说呢，然而有一件事我要责备你。 Di dalam ayat 4 dikatakan, tapi ada satu hal saya berat terhadap kamu. 印尼文翻译的好像更轻一点呢，这是中文的，说责备。 Di dalam bahasa Indonesia memang ada ditulis bahwa mencela engkau. 我要责备你，就是你把起初的爱心离去了。 Saya mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 我们看他怎么样讲那个以弗所的教会，讲了很多，做得很好，但是他有一件事，就是背着背的，就是把起初的爱心离去了。 Lihat jemaat ini banyak hal yang baik, dia melakukan baik. Tetapi ada satu hal yang tidak baik, yaitu telah meninggalkan kasih yang semula. 各位的，我们大家可能多数不是从个基督化的家庭长大的。 Mungkin kita bukan dari keluarga Kristen atau keturunan Kristen. 有部分可能是从一个不信主的家庭以后接受主的。 Mungkin ada yang dari keluarga yang tidak percaya, kemudian kita percaya. 当我们才开始认识主的时候，接受主的时候，各位的弟兄姐妹们，你们还记得吗？你们爱主的心是个很火热的。 Mungkin saudara masih ingat, pertama-tama saudara percaya Tuhan, pertama terima Tuhan, engkau begitu semangat mengasihi Tuhan. 你们的心是个很火热的，很火热的。我心里面前已经心里面有个心愿，我要报答神对我的爱。 Mungkin saudara mempunyai satu keinginan dan begitu semangat mengasihi Tuhan, ingin membalas akan cinta kasih Tuhan. 愿意付上代价， Dan ingin kurban, 并且愿意献上可能金钱、时间各方面的 dan 东 mungkin 西。 ingin mempersembahkan waktu dan uang. 但是时间的把这个起初的爱心可能待得越来越冷淡，越来越淡了。 Tetapi karena waktu, maka lama-kelamaan sudah tawar. 特别在这个时代工作很忙的时候， Khususnya kita dalam zaman begitu sibuk. 那忙到我们对爱主的心不像以前一样了。 Maka karena kesibukan, maka kita cinta kasih Tuhan tidak seperti dahulu lagi. 我不知道在当中是否有这样的人。 Apakah saudara di antara saudara orang yang demikian? 求神上帝怜悯我们。 Kiranya Tuhan kasihani kita. 我已经出来侍奉近25年了。 Saya telah melayani Tuhan selama 25 tahun. 我在这个侍奉里面遇到很多的问题，很多的事情。 Di dalam pelayanan saya mengalami banyak masalah. 很多时候那些问题事情会让我们对主的心冷淡。 Mungkin masalah-masalah kadang-kadang itu membuat saya terhadap Tuhan tawar. 各位的，你们从印尼来， Saudara dari Indonesia khususnya, 可能有些不是从小教会、小地方来。 mungkin ada bukan dari kota yang kecil atau gereja yang kecil. 我们从小地方，我们在小地方的教会，我们在小地方的教会侍奉，是包山包海的。 Kalau kita melayani gereja yang kecil, kita semua borong. 那 Borongan gitu. 我们讲啊，从孩子出世到人去世，都是我们一手包办的。 Baik anak dari jemaat yang lahir, anak sampai mati saya borong kerjakan. 人家讲从校长做到校工， Orang bilang baik dari rektor sampai kerja sapu-sapu atau pegawai kecil gitu. 那在这样的侍奉里面，我们常常遇到许许多多的问题。 Dalam pelayanan demikian kami menghadapi banyak masalah.
是的，我们是人，我们可能会蛇非心，会冷淡。 Kami sebagai manusia memang saya bisa tawar hati. 但是神的话语在提醒我， Tapi firman Tuhan mengingatkan saya. 很多时候很想退步了， Seringkali saya mau mundur. 但是神的话语提醒我，不要舍弃了你起初在神里面的立业，你的奉献的心志。 Tapi Tuhan mengingatkan saya, jangan mundur atau jangan mundur di dalam apa yang engkau janji kepada Tuhan dari mula-mula itu. 各位，我们的各位弟兄姐妹，我们常常背这个起初的这个2个字，常常背求上帝提醒我们不要失去这个起初爱主的心。 Saudara, kiranya Tuhan mengingatkan kepada kita dengan kata mula-mula itu. 各位的神说，就是你们爱我，你们都要遵守我的命令。 Kita mengatakan kalau engkau mengasihi saya, maka Tuhan mengatakan engkau harus menurut perintah saya. 什么命令呢？就是要彼此相爱。 Perintah apa? Yaitu saling mengasihi. 这个约翰福音那个13章开始，那边主耶稣在教导那些门徒要彼此相爱，要彼此相爱。 Di dalam pasal 13 Injil Yohanes itu Tuhan mengajar murid-muridnya harus saling mengasihi, saling mengasihi. 13章开始， Mulai dari pasal 13. 是门徒那边开始，主耶稣三番师傅的这说，你们要彼此相爱，要彼此相爱。 Kita melihat Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan harus saling mengasihi, saling mengasihi. 主耶稣说，就是你们彼此相爱，众人就看见了，看得出你们是我的门徒。 Kalau engkau saling mengasihi, maka orang-orang akan melihat engkau adalah murid-muridku. 我们要怎么样才能够遵行神的命令？怎么样才是表达我们是爱主的人呢？ Bagaimana kita bisa menurut perintah Tuhan dan menyatakan kita mengasihi Tuhan? 就是第一，在这个彼此相爱里面，我们要看别人比自己强。 Maka di dalam saling mengasihi, kita harus melihat orang lain lebih kuat atau lebih baik daripada kita. 有个故事说到，在这个世界上有2组的人， Dalam satu cerita dikatakan dunia ini ada 2 macam orang. 第一组的人，这个2组的人都是一样，有2个袋子， Kedua macam orang ini sama-sama mempunyai kantong. 2kantong， Ya, 2 kantong. 一个在前面，一个在后面。 Yang satu depan, yang satu belakang gitu. 第一组的人，他这个前面的袋子是装那些人家的不好的事情装在前面去。 Grup yang pertama yaitu kantong yang depan itu yaitu selalu mengisikan apa yang ketidakbaikan orang lain. 人家做好的放在后面。 Yang baik itu di belakang. 第二组的人就是把人家做好的，就这样对他什么做了什么好事，他就放在前面。 Yang grup yang kedua itu yaitu semua orang yang berbuat baik kepada dia hal-hal yang baik maka ditaruh di depan gitu. 不好的他丢在后面。 Yang tidak baik dibuang ke belakang. 各位的，你们可以想象到这个2组的人，他们的生活怎么样？ Saudara bisa pikir bagaimana kehidupan kedua grup ini. 他们与人相处、与人生活的态度是怎么样？ Bagaimana sikap mereka di dalam pergaulan. 第一组的是怎么样？ Yang grup pertama atau orang yang macam pertama itu bagaimana? 喜乐还是很痛苦？ Apakah ada sukacita atau susah? 喜乐还是痛苦？ Sukacita 因 atau 为 susah? 看见就是人家的弱点，人家的不好。 Maka hanya yang dilihat itu kelemahan 他 orang. 痛苦还是喜乐？ Dia susah atau senang? 很痛苦，对不对？ Susah bukan? 那第二组的人，他一看，因为他把人家的好处放在前面，一看见就是哇，都是好的，所以他很喜乐。 Grup yang kedua tentu saja dia melihat terus kebaikan orang, tentu saja dia senang. 所以各位的弟兄姐妹们，我们圣经教导我们，神教导我们，我们就是要保持，要真正的在神里面保持个彼此相爱。说我要遵神的命令，彼此相爱。我们要看人家
比我们自己强，看别人比自己强。 Maka kalau kita mau bisa saling mengasihi, maka kita mengajar kita harus melihat orang lebih baik daripada kita. 第二就是不要单顾自己的事， Yang kedua yaitu jangan hanya memikirkan perkara-perkara sendiri, 也要顾别人的事。 harus memikirkan perkara orang lain. 我们每个人不能够否认的，是不是？我们是每个人都是很自私的。 Kita tidak bisa menyangkal bahwa setiap orang, kita sebagai orang manusia itu egois. 很多时候我们只是照顾自己，顾自己的事情，别人是管到他，不要管他。 Kita hanya mengurus pekerjaan, hal-hal kita, orang lain ya biarin saja. 圣经教导我们不要单单顾自己的事，也要顾别人的事。 Alkitab mengajar kita jangan mengurus perkara-perkara sendiri saja, tapi orang lain juga. 那么我们在教会里面，在家里面，我们都能够保持这个彼此相爱的心。 Maka baik di dalam gereja maupun di keluarga, kiranya kita selalu memelihara akan cinta, ada saling mengasihi itu. 那也是爱人的心也是一样。 Kita juga demikian mengasihi orang lain. 主耶稣说，爱人不是爱我们信主的人，是爱外面的人，还没有信主的人。 Yesus juga mengatakan bahwa kita mengasihi bukan hanya seiman saja, tapi orang di luar juga. 他要升天的时候，对每个对门徒说：“你们要去使万民做我的门徒。 Di waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku. ”世界上有各种各样的人， Dunia ini banyak macam orang. 我们每个人的本性很爱可爱的人。 Sifat kita biasanya mau mengasihi orang yang bisa dikasihi. 我们不要讲很远，小孩子我们很爱很可爱的小孩子。 Kita jangan bilang jauh-jauh gitu. Kita hanya mengasihi anak kecil yang manis, bukan? 但是神教导我们的不是爱这个肉体，这个人的肉体。 Tapi Alkitab mengajar kita bukan mengasihi jasmaninya, 那是个灵魂。 yaitu rohnya. 虽然他这个人不可爱，不值得我们爱，但是他的灵魂在上帝面前是个很可爱，是个很宝贝的。 Mungkin orang ini ya sepertinya di luar itu nggak patut dikasih atau menjengkelkan, tapi kita melihat rohnya itu patut dikasih. 那这个再多一个月，我们教会有分享会， Sebulan lagi tanggal 1-2 Oktober saya tambah ya, ada KKR gitu. 那这个是个机会。你说我是爱主的，你要做出来，你要把那些还没有认识主的你的朋友们、你的亲戚们，你要把他这个消息告诉他们，并且带他们来。 Ya, ingat kalau kita mau mengasihi Tuhan, bawa mereka yang belum percaya, mungkin teman-teman, family, bawa dia ikut KKR. 我们起初认识主的时候，我们爱人的心里是火热，很火热的。 Kita pertama percaya Tuhan, kita semangat. 所以各位的弟兄姐妹，我们不要看人的外表，我们要看到那个人的灵魂在上帝面前。 Maka saudara kita melihat manusia, jangan dilihat luarnya saja, melainkan dalam rohnya. 那我们起初认识主的时候，我们不但很爱主、很爱人，我们很爱教会。 Mungkin mula-mula kita percaya, bukan saja kita mengasihi manusia, mengasihi Allah, kita juga mengasihi gereja. 我们知道，个教会是我们受领的家。 Kita tahu bahwa gereja ini adalah rumah rohani kita. 我们每一个承认耶稣基督的人，接受耶稣基督的人，我们已经被称为神的儿女。 Kita sebagai seorang yang sudah terima Yesus, percaya Tuhan, kita disebut anak-anak Allah. 所以我在这个25年前我还读神学的时候，最快乐的一天，我最高兴的一天就是礼拜天。 Di waktu 25 tahun yang lalu saya waktu masih sekolah Alkitab, yang paling menyenangkan hati saya yaitu hari Minggu. 为什么我讲是不是拜到拜六我就不高兴是吗？ Apakah hari Sabtu saya nggak senang? 不是的，乃是我说这个星期日是我的一天，我是最高兴的那一天。 Bukan berarti demikian, melainkan hari Minggu adalah hari yang paling menyenangkan. 因为我看
看到在教会里面，在神的家里面，我看到哇，很多些人他这个拜到拜六很忙的人，但是他礼拜天能够到神的家聚在一起来颂赞着神，来赞美神，来歌颂我们的神。 Karena saya melihat sungguh pun saudara-saudara dari hari Senin sampai Sabtu itu begitu sibuk, tapi hari Minggu mereka bisa datang ke gereja menyembah Allah, memuji Allah 一起来侍奉， dan melayani. 不但在表面的侍奉，他真正的从心里面的侍奉是甘心的侍奉。 Dia bukan saja melayani secara luar, tetapi di dalam hati dan dengan sukarela. 各位的弟兄姐妹们， Saudara-saudara 这是我 kalian, 们真正把这个教会当作是我们属灵的家。 maka kita harus anggap bahwa gereja ini adalah rumah rohani kita. 我常常提醒我的会友， Saya sering mengingatkan jemaat saya, 不要忘记你在怎么样的教会，得到重生的那个教会都是你的家。 ingat bahwa di mana engkau diselamatkan, maka itulah tempat rumahmu atau gereja itu rumahmu. 你不要忘记这个家， Kamu jangan lupa rumah ini. 这个家需要你回来，这个家要需要你参与一起工作。 Rumah ini memerlukan engkau pulang dan memerlukan engkau turut dalam pelayanan. 这个家需要你回来一起来分享你在神那边领受的恩典。 Rumah itu memerlukan apa yang engkau dapatkan daripada Tuhan dan engkau sharekan. 在这个家里面，可能在一起侍奉、一起工作的时候，可能会有不同的意见，会有点的误会。 Mungkin di dalam pelayanan dalam gereja itu ada salah paham. 有一些我点差错， Mungkin ada apa yang dilakukan itu ada kesalahan sedikit. 各位的，我们每一个就是真的，我们把这个家众弟兄姐妹都是当作是在主里面弟兄姐妹，我们都要存这个宽容大量的心来。上帝说要彼此的饶恕。 Maka kita sebagai saudara satu keluarga, kita harus mempunyai dada yang lapang dan ingin mengampuni, saling mengampuni. 昨天祷告会那边唱了一首诗， Di dalam kebaktian doa kemarin ada satu nyanyian 就是爱， kasih. 爱不嫉妒， Kasih tidak cemburu. 爱是忍耐。 Kasih itu sabar. 那首歌到最后面教导我如何的来赦免人。 Di dalam akhir dari nyanyi itu mengatakan, ajarilah kami bagaimana mengampuni. 教导我如何的彼此相爱。 Ajarilah kami bagaimana saling mengasihi. 各位的，这个教会是大家的，是我们的。 Ingat, gereja ini adalah milik kita, adalah milik bersama. 虽然你不是在这个教会里面得到重生的，但是你来到这个地方，上帝就引领你到这个教会，这个教会是你的家。 Mungkin saudara bukan diselamatkan di sini atau menerima Tuhan Yesus di tempat ini, tapi saudara sudah sampai di sini, ini rumah keluarga saudara. 这个教会里面有什么问题，我们要一起来分担，一起来面对，一起来解决。 Kalau gereja mempunyai masalah, kita harus bersama-sama untuk pikul bersama dan bersama-sama untuk membereskannya. 这样这个家才是能够被建立起来， Maka rumah ini baru bisa dibangun. 这样神的家才是能够得着荣耀。 Maka jemaat Tuhan baru bisa, Allah melalui jemaat ini baru bisa dipermuliakan. 在这个加拉太书第5章13节到15节那边提醒我们，每一个已经被神的恩典蒙召了之后的， Di dalam Galatia pasal 5 di sana dikatakan kita orang yang sudah percaya 13到15， dalam ayat 13 15节， sampai 15 dikatakan 在那边说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包括在爱人如己。”
这一句话。 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 我们要达到这个地步，记得这个教会是我们的家，我们要在这里彼此的相爱，爱人好像爱自己一样。 Maka saudara, kalau sampai pada tujuan itu, kita harus saling mengasihi dan jemaat ini sebagai rumah kita sendiri. 我们基督徒的自由不是去放纵情欲， Kemerdekaan kita ini bukan untuk hidup menurut hawa nafsu, 乃是要在神里面前已经神经让我们自由了，我们要在神里面前站立得稳，靠着主站立得稳。 Tuhan telah memerdekakan kita harus berdiri teguh dan sandar pada Tuhan kita berdiri teguh. 我们不要再被这个罪的奴仆再辖制我们。 Kita jangan dikuasai oleh dosa. 答应我们每个在这个末世时代，在苦难来的时候，在任何一件事情来的时候，我们记得我们要靠着主的恩典，我们要在神里面前站立得稳。 Ingat di akhir zaman ini kita tahu kita harus bersandar kepada Tuhan, baik dalam penderitaan, dalam ada masalah, kita berdiri teguh bersandar pada Tuhan. 我们在家里在神里面前，在他真理里面，在信心里面，在爱主里面，爱人爱教会里面，我们要真正的表现出来。 Baik di dalam iman kita, di dalam kebenaran, dalam kasih kita, kasih kepada saudara, kita harus nyatakan. 我们不知道灾难什么时候临到我们。 Kita tidak tahu kapan bencana akan datang. 每一次我想到雅琪的苏纳米这里的灾难的时候，我都想到我自己什么时候我面临这个事情。 Saya selalu di waktu memikirkan tsunami di Aceh maupun kejadian baru-baru ini, saya selalu ingat kapan mungkin akan terjadi pada diri kita. 当事情临到我，能够在神里面站立得稳吗？ Apakah di waktu hal ini terjadi pada diri saya, apakah saya bisa berdiri teguh? 或者那个时候领到我的时候，神都接我回去的时候，是否我已经准备好了？ Apakah nanti kalau sudah datang kepada saya, apakah saya sudah siap sedia dan Tuhan mengangkat saya pulang? 所以各位弟兄姐妹们，但愿我们在神里面前，我们记得，在这个末世时候，我们好好的来学习他的真理，好好的来在神里面前，靠着我们的信心，靠着爱主的心，让神的名得到荣耀。 Maka saudara, dari akhir zaman ini kita baik-baik belajar firman Tuhan. Melalui firman Tuhan atau bersandar pada Tuhan, kita berdiri teguh di dalam iman, di dalam kebenaran, dalam kasih. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们已经听了你的话语， Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. 但愿你的话语不单单我们听了就忘了， Kiranya Tuhan, firman itu bukan saja kami dengar dan lupa, 反而我们能够把你的话语藏在心田里面， melainkan kami simpan firman-Mu dalam hati kami, 成为我们生活上的力量。 sehingga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. 透过我们的生活，别人能够看见主耶稣基督。 Melalui kehidupan kami, orang bisa melihat Yesus 你 Kristus. 使用这个教会， Engkau memakai jemaat 你 ini, 使用我们弟兄姐妹， Engkau memakai semua 你 saudara-saudari, 使用你的仆人， Engkau memakai hamba-Mu, 让这个透过他们，再带领更多的印尼的同胞们以及这里本地人认识你。 melalui mereka sehingga banyak khususnya orang-orang yang dari Indonesia dan yang lain bisa mengenal Engkau. 求主你使用我们， Kiranya Tuhan memakai kami. 我们将线上交托感谢祷告，靠主耶稣基督圣名所求的，阿门。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 谢谢大家。